Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kita baca doa perkasa minda. Ya Muallimah Ibrahim al-Hikmah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Itu kita ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Yang Berbahagia Encik Adnan Said dan keluarganya yang sudi menghadiahkan kepada kita peralatan-peralatan untuk Husna TV ini yang harganya belasan ribu. Dan pada hari ini kita ucap terima kasih lagi kepada Cikgu Nazri, kepada saudara Nazrin dan keluarga kerana memberi kamera ini dan pancaran yang lebih baik. Semua ini mereka sumbangkan demi kepentingan sendiri. Maknanya demi bahagia mereka di akhirat, dengan harapan pancaran ini dapat dinikmati, dapat ditontoni oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan khusus penumpuan kita pada Husna TV ini adalah ke arah kefahaman Al-Quran. Dan terima kasih kepada pegawai-pegawai Husna TV, Ustazah Nur Ain yang mahir bahasa Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya lagi. Ada juga pengetua Ma'adul Azhar sendiri mengurus rakaman ini dengan rakan-rakan yang setia 24 jam berfikir bagaimana menyampaikan siaran Al-Quran ini ke seluruh alam. Saudari Husna, yang barangkali Husna TV ini sebenarnya namanya barangkali lah, kalau ataupun secara kebetulan juga saudari Nur Izzati Yusof. Bertungkus lumus, berempat sepulas mereka siang malam mengkaji, menganalisa, mempelajari bagaimana cara untuk kita sebarluaskan kefahaman Al-Quran ini ke seluruh dunia lah, pelosok dunia. Nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, kita cerita-ceritakanlah. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita cerita-ceritakanlah. Bukan untuk dibangga-banggai dan bukan untuk nak tunjuk hebat dan megah. Kenapa kita sebarkan seluruh alam ini? Kerana pancaran ini dengan rasa rendah diri, sebab penonton akan memberi teguran kepada kita andai kata tafsiran kita tidak tepat, andai kata kita salah dalam menafsir ayat Al-Quran ini. Dengan rendah diri, kita harap sudi kiranya para ilmuwan memberi teguran kepada kita, kepada Husna TV melalui telefon 013 8 10 10 40 013 8 10 10 40. Jadi alhamdulillah perbincangan kita dalam surah Asy-Syu'ara ini
di hadapan para peserta kursus intensif bahasa Arab, Ad-Daurah Al-Mukathafah Lil-Lughah Al-Arabiyyah. Para peserta kursus intensif bahasa Arab anjuran Ma'had Al-Azhar atau Institut Tahfidz dan Kefahaman Al-Quran, yang mana Ma'had Al-Azhar merupakan sekolah tahfidz dan kefahaman Al-Quran yang pertama wujud di Pulau Pinang ini. Pada tahun 1988, 2013 sekarang ini, kita sedang merayakan, Ma'had Al-Azhar sedang merayakan jubili peraknya. Jadi Alhamdulillah. Baik, surah Asy-Syu'ara. Syair satu orang, penyair. Syairani atau syairaini, dua penyair. Syu'ara, para penyair. Jadi macam-macam tajuk dalam ataupun surah yang dinamakan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Itu surah Asy-Syu'ara yang kita bicarakan ini. Surah Asy-Syu'ara merupakan barangkali surah yang ke-17 siri kefahaman Al-Quran sepanjang tahun ini. Jadi ini surah yang ke-17 yang kita pelajari, dan surah yang ke-berapa belas dalam susunan Quran? Surah yang ke-26. Muka surat berapa? 367. Turunnya di mana? Tengok betul-betul. Anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkanlah siapa dulu? Diri kamu. Sebab tu kapal terbang pun kita naik berterbangan. Utamakan di anda dulu sebelum orang lain. Dia pun macam tu juga. Semua ikut kita je.
Walaupun mereka ada pramugari tak dan pakai gaji tak cukup kan, singkat yang pakai kan. Tapi dia beringat kat orang lain, jaga diri kamu dulu sebelum jaga orang lain. Cuma kesian dia tak jaga diri dia. Baik. Tilka, ini atau itu, tilka, inilah, tilka, inilah ayatul kitabil mubin. Ayatul kitabil mubin, ayat-ayat daripada kitab yang cukup jelas. Siapa yang kata tak jelas, pergi cari cermin mata, baca elok-elok. Bagi jelas. Cermin mata dia ada di mana? Ada di Ma'hadul Azhar pun ada. Kita belajar Quran daripada sini, kita cuba memahami dia. Sebelum kita melangkah ke luar negara, jumpa ulama-ulama yang lebih hebat, sebagai muqaddimahnya. Baik, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat kitab yang cukup jelas. Tidak ada keraguan lagi. Jadi bila kita dengar saya Tuhan kata jelas ni, hebat kitab dia, ada tak terguris, terdetik di hati kita untuk mendalami dia? Jangan doa abatas saja. Abatas saja. Bukan abatas saja. Abatas saja. Tapi dia tak kata abatas saja, abatas saja. Alih tak mau ngaji dah. Sampai umur 60, 80, 100, mau apa? Abatas saja. Tok Guru Aziz kata kalau mengaji pondok, kira mata jurmiyah. Lepas tu kawakib duriyah ke, mutimimah ke apa? Hak Quran, duduk di wadi lain. Kira nahu. Hak Quran ni pula kira ini. Tuhan kata, ni Tuhan kata jelas ni. Kitab dia yang cukup jelas, terang, nyata, clear. Tidak boleh ada sesiapa pun tandingi. Baik. Lepas itu, senario yang berlaku apa? Mengenai kitab inilah, kerana turun kitab inilah orang jadi porak-peranda. Minda mereka bercelaru. Mereka bodoh bin pekak. Bila mai kitab Al-Quran, mereka tak mau mengaku. Mereka pertikaikan Al-Quran itu. Tapi Nabi Muhammad pun asalnya nah. Susah hatilah macam ni. Susah hatilah. Bangsa dia, etnik dia, masyarakat dia tak mau terima kebenaran Al-Quran ini. Tuhan tegur Nabi Muhammad, ajar yang kita tahu, la'allaka, barangkali kamu wahai Muhammad, kau tu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kursus apa? Kefahaman. Kita kursus intensif bahasa Arab. Hari ini kita cuba memahami terus Al-Quran. Kadang-kadang kita nak pergi jauh. Belajar bahasa Arab ni kenapa? Saya ni belajar bahasa Arab kerana nak faham Quran. Apa salahnya kita faham terus? Salahkah? Tapi yang pelik lagi, dia mengaji kursus intensif bahasa Arab, kefahaman Quran. Ada apa kursus intensif bahasa Arab? Dia kata nak faham Quran. Bila orang nak mengajar Quran, dia tak ada masa nak mengaji. Sebab tak masuk dalam package 100 jam. Baik. La'allaka bakhi'un nafsaka. Barangkali kamu wahai Muhammad apa? Bakhi'un. Binasakan diri kamu sendiri. Lantaran kerana apa? Mereka, pok-pok kamu itu tidak mau beriman. Susah hati. Nabi Muhammad amat susah hati. Sampai Tuhan pun tegur. Boleh demam, boleh pingsan. Pemikiran. Kita dapat lihat ini, bila saya ada di Sarawak 4 tahun. Melihat orang Bidayuh, orang Iban, yang menganut Islam, dia terlalu hebat. Usaha dia, nak bawa mak dia, nak bawa sepupu dia, nak bawa kakak abang dia menganut Islam. Sebab saya tanya kakak, Nurul Huda nama dia. Kenapa saya tengok orang Bidayuh ni sibuk sangat untuk nak dakwah apa semua, bersusah payah, habis duit, masuk ke hutan. Dia kata, Ustaz tak bayangkanlah, kita ni adik-beradik Ustaz. Ini kak saya, ini abang saya, ini mak saya. Setelah kita menganut Islam, kita tahu yang kesemuanya ini sekiranya tidak beriman akan masuk
neraka. Saya tak ada hati perut lah nak tengok nak lihat mak saya masuk neraka. Jadi tengok Nabi Muhammad lagi, dia tengok pak belakang dia, sepupu dia, kawan sepermainan dia. Jadi dia rasa sedih lah kalau mereka ni masuk mana? Masuk neraka. Itu sampai sedih lah. Macam kita pun balik daripada kursus ini, balik daripada Ma'hadul Azhar pun sedih kalau adik-beradik kita yang ada tak beriman, tak sembahyang, yang duduk hari-hari apa duduk ginjak-ginjak tu, ambil nombor tu Toto apa? Spot Toto apa? Jadi macam tu lah. Guna masa cuti ni, adik-adik kita, sepupu kita, pukul 9 baru masa nak bangun. Yang subuh dia pukul apa tak tahu. Maghrib ada di jalan lagi. Susah hati tak? Susah. Jadi Nabi Muhammad, fala'allaka bakhi'un nafsaka, Tuhan kata kamu ni Muhammad sampai nak binasakan diri kamu ni kerana mereka tidak beriman. Tapi Tuhan bagi tahu mudah saja yang kita sudah tahu. Tuhan kata apa? Inna sya' nunazzil alaihim minas sama ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau kami mau. Siapa kata? Ini bahasa yang cukup dalam, sesera yang cukup tinggi. Muhammad, kalau kami mau, kami peling habis kan? Macam tu lah, macam kita kata. Contoh dia apa? Aku kalau aku mau tendang masuk longkang tu, lingkup itu ya. Tapi saya malas nak buat. Kan kita malas nak buat. Kan macam orang menuarak kan. Menuarak pakai tai kami kan. Merewang-merewang tu tendang masuk longkang. Tapi kita malas nak buat kan. Kita kata itulah bahasa dia. Tuhan kata, kalau kami mau, kami buat apa? Tuhan kata, kami turun daripada langit mukjizat, fadallat a'naquhum laha khadi'in. Apa akan berlaku? Akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati padanya. Boleh, tidak ada masalah. Gitu. Baik, perangai mereka ni siapa? Orang kata, wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Apa makna? Dan setiap kali sampaikan kepada mereka satu peringatan baru yang datang dari Tuhan Ar-Rahman, bukan daripada siapa? Bukan daripada Motosuki,
bumi. Kalau bahasa kita tadi saya kata apa? Pekak tak? Buat pekak badak. Saya tak tahu lah pekak badak macam mana. Cuma saya tengoklah satu badak panjang tu adalah dulu ni saya pergi zoo di Lucknow tu. Merendam tu besar. Tapi pekak. Orang panggil orang Melayu kata pekak badak. Telinga besar. Tak tengok kan? Bangun-bangun tak tengok kan bumi ni yang kamu duduk ini? Macam mana kami tumbuhkan tanam-tanaman. Min kulli zawjin karim. Apa dia? Tumbuh-tumbuhan yang baik. Baik dah? Baik. Pokok padi baik dah? Pokok rambutan? Pokok mangga? Pokok durian? Pokok temucut? Baik juga. Dia lekat di kain kita kalau kita pergi randuk dia. Kan? Kita mesin dia, sembelih dia, buat baja. Semua baik. Manusia duduk di mana? Di bumi. Tak tengok kah? Buat pekak saja. Inna fi dzalika laayatan. Kesemua tu yang ada di bumi apa semua tu adalah sebagai satu tanda apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan bagi ulasan apa? Dalam ayat sambungnya, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi banyak di kalangan mereka tidak beriman. Banyak daripada kalangan mereka tidak beriman. Kemudian Tuhan perkenalkan diri dia. Siapa aku? Siapa Tuhan? Kamu tak beriman, banyak kamu tak beriman, tapi kamu tak kenal aku kah? Siapa Allah? Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tuhan katakan Nabi Muhammad, tapi sama dengan kata kepada kita. Sesungguhnya Tuhan kamu. Tuhan kamu tu Tuhan siapa? Tuhan Muhammad. Kau tu adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya Tuhan kamu lahuwal azizur rahim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, di ketika yang sama dia maha penyayang. Maha perkasa dan maha penyayang. Tuhan bagi kat kita, Tuhan beritahu kat kita, perkenalkan dirinya kepada kita. Dia gagah perkasa, dia juga apa? Sayang. Orang lain, manusia, dia gagah perkasa tapi dia zalim. Fir'aun gagah dah, kuasa dia gagah. Tapi bila nak buat piramid kan, nak buat apa, dia paksa ada orang, paksa. Jepun dulu gagah dah, gagah dia nak buat jalan ke tepi Thailand, Burma semua. Dia buat apa? Dia tangkap orang, ambil orang Kelantan, orang Perak, orang Kedah apa semua ni, dengan orang Siam, orang Cina semua, rantai di kaki, 10 orang satu rantai, ada 100 orang, suruh buat jalan ke tepi. Zalim kan? Zalim. Dia gagah perkasa tapi zalim. Tentera dia ambil anak dara, kamak janda ke apakah, kena memuaskan nafsu tentera. Tentera duduk tunggu dalam bilik. Contoh dia, dalam bilik. Lepas tu apa dia buat? Tentera ni masuk, berzina. Lepas berzina, keluar, tentera tu masuk pula. Lembek, tak larat apa, angkat, tembak. Ambil anak darah lain pula. Itu yang Cina mengamuk tu, yang Korea yang tak boleh bagi maaf kepada Jepun tu, kau ajak yang cukup hebat. Termasuk orang Melayu, kena dengan Jepun. Jadi untuk elak daripada Jepun curi itu, kita cepat-cepat nak kita kahwin dengan orang-orang Madras dan orang dari India tu, supaya ada suami. Tapi kezaliman mereka. Tapi Allah gagah perkasa tapi maha penyayang. Gitu. Gagah perkasa tapi maha penyayang. Kita kadang-kadang kalau menang jadi menteri apa-apa, orang sokong, kita apa buat apa? Ambil kesempatan sembelih orang. Macam-macam lah cara penyembelihan. Tapi bila Tuhan sebut dia maha gagah perkasa, tapi dia maha penyayang. Dia beritahu sifatnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan hati Nabi Muhammad bila turun ayat ni kepadanya, rasa macam mana? Tenang, damai.
Okey. Indah tak indah? Indah. Lepas tu apa pula? Tuhan bagi sampaikan cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kalimah motivasi. Sekarang ni disebut motivasi, tapi saya suka kata motivasi segar lah. Kita ni mau segar. Motivasi tak mau. Motivasi tak. Jadi Tuhan segar. Bila Nabi Muhammad susah hati, Nabi Muhammad menghadapi masalah semua, Tuhan belai. Tuhan cerita balik. Ya, ini cara kita. Cara pendidikan Al-Quran. Cara pendidikan ilahi melalui Al-Qurannya yang mulia. Baik. Tuhan cerita apa? Nabi Musa. Jauh. Puluhan tahun kan ribu tahun? Ribu tahun. Cerita. Muhammad dengar cerita ni. Gitulah. Jibril datang. Terus bawa cerita. Membelai kasih. Paduan cinta. Wa idnada rabbuka. Apa makna dia? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Nabi Musa. Apa firman Tuhan? Ani'til qawma zalimin. Datanglah kaum yang zalim. Jadi Muhammad, bila berlaku wahyu di mana? Tur Sina, terus Tuhan perintahkan Fir'aun dijumpai oleh Nabi Musa. Hebat kan? Qaum Fir'aun. Kaum yang zalim tu kaum apa? Qaum badal. Qaum Fir'aun alla yattaqun. Apa makna? Apa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa untuk jumpa siapa? Fir'aun. Cuba kita bayangkan kita duduk istana Fir'aun. Lepas tu kita tumbuk orang Qibti. Kita belasah orang Qibti, mati. Lepas tu kita diusir. Kemudian kita pula kenal. Nabi Musa kenal tak Fir'aun tu jahat? Kenal lah dia duduk di istana Fir'aun. Tak berapa banyak dah orang yang Fir'aun bunuh. Dia tahu keganasan itu. Tuhan suruh Nabi Musa pergi kat Fir'aun. Cuba tengok macam mana kecut dah hati kita. Kecut tak? Itulah kadang-kadang ada yang singgah Ustaz Yusof marah kan. Takut nak main jumpa. Takut lah. Takut. Tak berani jumpa. Itu manusia biasa aja. Ni nak jumpa Fir'aun. Nak jumpa siapa? Fir'aun. Orang Melayu cukup kenal lah Fir'aun tu. Jahat. Cuba orang Melayu sayang kepada kawan dia. Menteri dia nama Qarun. Menteri dia nama apa? Qarun. Orang Melayu sungguh-sungguh sayang. Sungguh sayang. Kenapa dia kata sayang? Bila buat ekspedisi apa? Mencari harta Qarun. Jadi nama Qarun itu disebadikan dalam ekspedisi remaja ni. Duk tahu kata Tuhan pun meluat yang kita duk dicari. Carilah, mencari harta Abdurrahman bin Auf. Adalah indah sikit. Ni mencari harta Qarun. Punya gila. Dah gila, tak tahu. Tapi apa kena nasib. Siapa salah? Kita lah pelajar Ahmad Azhar. Tapi siapa tak beritahu kepada mereka? Qarun tu Tuhan pun meluat yang baru cari harta dia buat baik. Baik. Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibuni. Qala telah berkata. Siapa berkata sini? Macam mana ni? Ada kata Allah. Angkat tangan. Siapa kata qala ni Allah kata? Siapa kata qala ni Nabi Musa kata? Nabi Musa. Memanglah kalam Allah ni, Quran ni kalam Allah lah. Semua nama dia Quran ini adalah kalam Allah. Tapi bila Allah cerita, macam kita baca novel lah. Novel tulang-tulang berselerakkan. Usman Awang. Tapi dalam novel tu orang miskin ni duk cakap kan. Takkan banyak soalan. Siapa kata? Usman Awang kata.
Siapa yang bersedekah? Usman Lawang. Takkan macam tu jawapan dia. Betul tak? Syahrul Ahmad Karang apa dulu ni? Apa? Ranjau sepanjang jalan. Ha? Cerita Lahuma. Apa semua. Jeha apa semua habis. Cerita kan? Bila main soalan, apa kata Lahuma? Jawapan kamu kata Syahnun yang kata. Takkan macam tu kan? Ini memanglah macam ni. Kalam Allah, Quran ni adalah kalam Allah. Jadi dalam konteks cerita ni, qala ni siapa kata? Nabi Musa dalam bentuk cakap. Tuan mai cerita Nabi Musa ni, Tuan Nabi Musa kata dalam bentuk cakap ajuk, bukan cakap pindah. Sebab tu saya kata kalau kita buat sukatan pelajaran bahasa Melayu, apa salahnya kita ambil cerita Al-Quran ini dalam bentuk cakap ajuk dan cakap pindah. Kita tanya untuk cakap ajuk. Siapa faham cakap ajuk, cakap pindah ni? Cakap ajuk ni dia ikut macam mana orang tu kata. Cakap pindah, dia menceritakan kepada saya yang dia akan pergi ke Kuala Lumpur. Itu. Cakap ajuk, dia kata saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Gitu. Faham tak? Ini cakap ajuk. Tuhan kata, Rabbi, Tuhan. Siapa kata ni? Nabi Musa. Inni akhaf. Saya takut, ketar. An yukadzib
Tapi jangan dia buat pandai. Depan-depan polis pergi curi ayam. Bukan maksud saya curi ayam kan. Tapi jangan dia buat mudah. Kita kena strategi, kita kena elak daripada apa? Bahaya. Kena tangkap, kena tahan, kena apa ni. Kita kena usahalah juga. Cakap tu biarlah bagi elok-elok. Bagus-bagus. Jangan menyebabkan bila kita cakap, kita kena tangkap. Betul tak? Tapi kalau kita cakap pada perjuangan, menegakkan Islam, lepas tu orang tangkap kita, apa boleh buat? Tapi jangan duk cari pasal. Faham tak? Fa'akhaf an yaqtuluni. Bukan dia takut mati. Kena faham pula. Tadi kata, Ustaz Yusof kata Nabi Musa takut mati. Oh, matilah saya. Ini strategi. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia mengadu kepada siapa? Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengasih. Tuhan bagi jawapan cukup indah. Musa qala kalla. Allah kata apa? Qala ni siapa kata? Allah. Kalla. Tidak Musa. Kamu angan-angan dia nak bunuh kamu tu tak ada. Ni Tuhan kamu ada ni. Tu. Ini Tuhan kamu ada ni. Itu. Fazhaba bi ayatina. Lantas kamu berdua pergilah dengan mukjizat, tanda-tanda kebesaran kami. Ada mukjizat dia. Indah tak Tuhan menjawab kepada Nabi Musa? Terlalu indah. Inna ma'akum mustami'un. Kami sini siapa? Allah. Sesungguhnya kami bersama kamu. Mustami'un. Apa makna mustami'un? Mendengar apa rintihan kamu. Mendengar apa rancangan mereka. Kamu tak perlu takut, wahai Musa. Apa indahnya kalau kata-kata Tuhan kepada Musa ini, kita anggap juga dia Tuhan kata kat kita. Kalau kita rasa takut sangatlah nak faham Quran ni, nak hidup tak boleh, nak makan tak boleh sebab faham Quran. Adakah macam tu? Nak berdakwah takut. Kalau kita pegawai kerajaan pula takut kena tukar ke Sabah. Saya kalau kata orang takut kena tukar ke Sabah, ke Sarawak, saya rasa tersinggung. Kenapa kita tidak mau pergi ke negeri kawan dan rakan kita? Dah kita terima Sabah Sarawak tahun 1963, gabung dengan Tanah Melayu, membentuk Malaysia. Tiba-tiba kita nak pergi Sarawak pun rasa macam jijik, rasa macam teruk, rasa macam terhina, rasa macam tersingkir. Manusia apa ini? Persaudaraan apa yang kita hulurkan? Adakah kita pergi Sabah Sarawak tu orang sebelah kita? Kalau tengok Musa dengan Fir'aun ini, macam mana? Patutnya kita ada rasa jiwa kita. Boleh ke Sabah, ke Sarawak. Seronok. Kalau orang hantar ke bandar, mohon keluar bandar. Orang hantar tu, saya nak pergi ke hutan belantara itu. Tak boleh kan macam tu? Boleh. Bukan tak boleh. Ini pergi merayu sana, jumpa menteri ini, jumpa Allah. Penting anak saya kembali balik ke sini. Nasib baik saya tak jadi menteri. Tidak, saya kata ada suruh mengaji. Apa anak kamu cuba bagi gagal daripada tingkatan 1. Apa salah? Ini dah pandai. Tapi nak pergi mengajar orang tak mau. Pandai apa? Betul tak? Tengok rakan-rakan kita. Pulau Pinang ni tengok. Dulu siapa perintah? Ko Sukun. Kenal tak Ko Sukun? Dia tu pemuda Buddha yang warak, Ko Sukun. Pak dia lahir dan dibesarkan di Vietnam. Kemudian mengembara untuk sambung umurnya di China. Dah tua lagi mai ke Singapura. Lepas tu mai ke Pulau Pinang. Sampai anak dia ditabalkan menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Kenapa kita tak boleh berfikiran macam tu? Bukan fikiran Buddha dia tu. Makna perjuangan mereka itu. Faham tak?
Ni nak main Ma'hadul Azhar ni bagus juga lah main kawan dengan nyamuk. Betul tak? Dulu ada kita buat kursus, satu orang, anak dia kena nyamuk. Dia baik, kata macam-macam kat saya. Lepas tu saya pun marah kat nyamuk. Yang nyamuk pun satu aku. Orang buat kursus, main buat apa? Tak sedar diri. Macam anak dia tu, tak pernah kena nyamuk. Mana tempat di Malaysia ni tak ada nyamuk? Ambil, bawa, rentak anak dia, masuk kereta, balik. Anak dia pula tak mau balik pula dah. Tak balik, tunggu habis kursus. Anak dia mula-mula tak seronok kursus, lepas tu dia seronok. Macam tu. Ini nak cerita, bukan nak cerita pasal dia. Nak cerita kerana apa? Kita kadang-kadang kerana sikit nyamuk saja telefon lah kat mak. Mak, nyamuk banyak mak Itu kadang-kadang saya melawak kan. Nyamuk tu apa? Nyamuk apa? Takkan Ustaz tak tahu nyamuk apa? Saya tak ikutlah nyamuk lain. Ada yang saya tahu hak kecil. Kita pak betul saya bunuh terus. Nyamuk tu lah saya kata. Kalau nyamuk tu anak makcik ni besar mana? Kan berteruk tu. Beli saya beritahu spray kan 3 kali kan spray. Tadi sebelum malam tadi sekali. Lagi sekali gitu. Ya. Mati nyamuk. Kita dah poli dia lama ubat nyamuk. Tapi kena ubat dia mampu. Biarlah kata racun nyamuk, biar cakap betul walaupun dia binatang kan. Jangan duk tipu dia. Baik. Baik. Fa'tiya Fir'aun. Lantas mereka berdua menemui Fir'aun di faqula. Maka mereka katakanlah inna rasulu rabbil alamin. Kami adalah pesuruh utusan Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan Mesir saja, Tuhan sekalian alam. Tuhan tak bohong kita. Daripada dulu dia tegaskan dia bukan Tuhan orang Melayu saja. Duk berebut nama Allah tu. Nama Tuhan bukan duk berebut. Eksklusif. Kami saja, orang lain tak boleh. Apa pun taklah, saya pun tak tahu. Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan kepada binatang, Tuhan kepada pokok, kayu kayan, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada jin, Tuhan kepada langit, Tuhan kepada bumi, Tuhan kepada Fir'aun. Jadi semua ni tegas, jelas identiti, kita pun saya nasihatkan pelajar Ma'hadul Azhar, jelas identiti kita. Belajar di mana? Di Ma'hadul Azhar, sekolah tahfidz dan kefahaman Quran. Ni belajar di mana? Belajar kat tu, Pulau Pinang tu. Belajar apa? Belajar Quran sikit-sikit tu. Apa ni? Macam mana ni? Saya sekolah menengah sains. Saya terlibat dalam program Ulul Albab. Mana kawan kita? Ulul Albab. Dia 30 juzuk dah hafal Quran. Bagus. Ulul Albab. Cuma dia datang kepada kita ni untuk mengetahui apa yang Tuhan kata. Apa yang Tuhan kata dia sudah hafal. Tapi maknanya. Faham? Sekarang kita bawa cerita. Bukan saya bawa lah. Dalam Quran. Sejarah Nabi Musa. Hubung kait dengan apa? Kondisi pemikiran kesedihan Nabi Muhammad. Kesedihan Nabi Muhammad. Belayan kasih. Waktu bakal-bakal suami, bakal-bakal isteri ni banyak cerita Al-Quran lah. Kalau isteri sedih tu ceritalah. Macam mana kalau suami sedih pun ceritalah. Supaya dapat menghiburkan suami, menghiburkan isteri. Bila kita mengajak di sekolah pun banyaklah cerita. Saya ada satu kawan, guru kata, Ustaz, pasal apa Ustaz pergi booking awal lagi? Guru yang tak hadir, Ustaz nak masuk kelas mereka.
Oh, saya booking awal lagi. Siapa tak ada, saya beritahu kat orang buat jadual tu. Jadi kita boleh cerita macam-macam. Pasal kami kalau masuk, kami tak tahu nak buat apa. Kita masuk, kita boleh cerita. Tapi yang saya seronok masuk, kalau kelas yang anak Cina yang kalau kelas sains tu, 4 sains, 5 sains tu, dia pun booking awal lagi. Cikgu, dia tak kata Ustaz, cikgu. Cikgu masuk lah. Ni cikgu ni tak datang. Jadi saya masuk. Seronok bincang dengan mereka ni. Sama kali budak-budak yang bijak-bijak. Anak-anak Cina, anak India. Jadi saya ajak Islam kat mereka. Pihak keadaan Cina kan. Contoh dia, orang Melayu suka buat nama Cina, lain daripada Amai tak ada lah. Lin ke apa semua. Dia kata Lin ni kamu ni cerita bagi. Saya ni guru, tahu tak? Saya ni kena sayang kepada anak murid. Terlalu sayang. Jadi saya tidak boleh jadi guru yang penipu. Jadi kamu ni saya nak cerita bagi. Dalam sebenarnya kalau kamu mati, kamu tak menganut Islam, kamu masuk neraka. Jadi tak layak saya jadi guru kamu kalau saya tak nasihat kamu. Lah ni macam ni. Kamu study Islam, kamu baca, tengok makna dia apa semua, gitu. Anak-anak Cina. Lepas tu kadang-kadang 2-3 minggu, cikgu, saya nak pakai baju kurung boleh tak? Saya kata pakai baju kurung, tutup kepala pun boleh. Cuma orang Melayu ni pelik ni. Kalau kita pergi Brunei kan, Brunei dia pakaian resmi dia tutup aurat tu. Cina pun tutup pakai tudung lah. Pasal apa? Ketegak pasal apa? Dah peraturan uniform macam tu. Kita ni tak lagi. Kita kena betul-betul. Kenapa? Betul-betul bagi tahu kat anak Cina, anak India tu menganut Islam. Kesian. Kita tak ada rasa simpati kepada jiran kita. Dia pernah, tok nenek dia usaha payah mai daripada negeri Cina, mai daripada India, duduk dengan kita. Kita tak usaha ajak dia masuk Islam. Yang ada usaha dia masuk parti kita. Parti kita belum tentu masuk syurga. Dan belum tentu kita dapat pahala. Betul tak? Kalau kita berjaya bawa dia masuk Islam seorang, kita dapat pahala macam mana? Bumi, langit, dunia semua ni, itu nak kira tak boleh. Liu tu. Pahala terlalu banyak. Kenapa kita tidak mau berusaha? Sedangkan bila kita tengok cerita Nabi Musa, kena berhadapan terus dengan siapa? Dengan Fir'aun. Tapi Pisiam bagus lagi. Saya Pisiam kan sebentar nak sampai sempadan dari Cina tu 2-3 hari, 3 hari, 3 malam. Kita pagi-pagi kan kita pergi supermarket dia. Saya boleh sawar rekap tu ya, berita baik. Jadi kita nak atau kita nak cakap bab Islam apa semua ni. Jadi mereka belum ada kerja, orang tak datang ramai lagi. Bos ni kata, siapa yang tak ada kerja apa lagi, mai. Duduklah, tu hormat ya kita. Lepas tu kita cakap lah Islam. Kalau saya cakap pun Islam disampaikan oleh Allah, Tuhan semua ini melalui Nabi Muhammad. Kita jelaskan apa semua, diterjemahkan oleh rakan-rakan yang bahasa Thailand ni lah. Itu, dia hormat. Kita tak sampai macam tu. Kita di Malaysia ni kita tak sampai macam tu. Tapi duk kempen rakan-rakan kita yang tak beragama Islam. Ustaz Nuaim di mana? Tadi dia pergi beli alat-alat ni. Duk tengok kawan sekelas dengan dia. Sebab Cina sekan ada apa? Kawan tu tak apa tengok dia tak apa kenal lah sebab pakai tudung rumah. Ustaz Nuaim masa duduk sekolah Cina je 1, 2, 3 dulu pakai skirt. Saya duduk mengajar tu, dia kata apa anak ustaz pakai skirt? Saya kata, suka dia pakai skirt. Taklah, tak boleh lah lagu tu anak ustaz. Dia duk kira anak ustaz. Saya kata kat dia, Tuhan saya kira masa balik, baru Tuhan saya kira. Jadi, dia ada satu tu nak suruh tudung labuh dah. Apalah kira hatua bangka tu, yang pakai tudung.
Tapi bila dia dia 4 tu dah pakai tudung dah lah. Ni saya duk tengok kan, saya tak suka anak kecil-kecil umur 4 tahun pun duduk tudung sampai kesian agak budak tu. Pakailah sekejap-sekejap. Betul tak? Tapi janganlah balik selok kaki panjang pula dah. Selok kaki panjang. Selok dia pendek lah, kaki dia tu panjang. Saya ada fikir pasal apa lah orang perempuan pakai tudung kan, tapi tangan baju sekerat. Fikir-fikir, oh betul juga pasal ustazah duduk sekolah mesti pakai tudung. Siapa tak pakai tudung? Oh dia kira tudung saja, dia tak kata tutup aurat. Baik, Nabi Musa kena berhadapan dengan siapa? Firaun. Kita berhadapan dengan sepupu yang tak pakai tutup aurat pun dah tak boleh lah. Jauh beza. Ini kita tengok macam mana. Fa'tiya Firaun faqula, lantas kamu katakan kepada mereka, inna rasulu rabbil alamin. Perkenalkan diri, kami adalah rasul daripada Tuhan sekalian alam. Gitu. An arsil ma'ana Bani Israel. Apa makna? Paskalah Bani Israel pergi bersama kami. Maknanya Bani Israel itu ditahan. Tahanan reman ke, tahanan dalam rumah ke, semua tak boleh buat apa Bani Israel. Sebab lahir saja anak lelaki di kalangan Bani Israel, buat apa? Bunuh. Semua hidup dalam ketakutan. Macam mana? Jadi selamat manusia. Tengok, dah dia jumpa dengan Firaun, perkenalkan diri, kemudian bebaskan Bani Israel yang kamu tindas ini. Oh, hebat. Hebat. Hebat dah? Hebat. An arsil ma'ana Bani Israel. Bebaskan. Lepaskan Bani Israel. Mereka bersama kami. Itu. Okey, kita berani macam tu. Pergi bela orang-orang kita. Tak ni kan? Tak berani. Termasuk saya. Takut. Tak alif kakwa. Tak. Tengok pesta-pestaan. Pesta-pestaan. Tiap-tiap tahun kerajaan bagi RM100 kat pelajar sekolah kan? Bagi kan? RM100. Siapa dia yang berani pergi buat menteri? Menteri, oi, Ma'adul Azhar ni bukan rakyat Malaysia ke? Pelajar kami bukan rakyat Malaysia ke? Tak bolehkah bagi kat kami sama RM100 seorang tu? Bukan banyak pun. Kami ni paria sangat ke? Kami ni bukan, kadang-kadang kita sedih juga. Pasal apa? Terlepas pandang anak-anak kita yang sedang belajar memahami Al-Quran. Teruk ke teks Al-Quran ini? Pengarang dia, kamu tak hormat ke? Bankrupt ke kamu kalau bagi kat kami 100 yang macam orang lain sebulan, ni sekali setahun? Tapi, itulah perangai kita. Apa ada PMR? Tak ada. Tak boleh. Pak pentua saya tu bagi cukai pendapatan ribu-ribu setahun. Dia tak tanya pun, pakcik ni ada PMR nak bagi cukai. Tak tanya. Bila nak agih cukai tu, tanya pula kita.